bendera. Ya, Ni Yang Muhammad Balin ni tak sabar-sabar nak menjawab nampaknya. Tapi giliran Bukit Bendera dulu. Sila. Terima kasih Datuk Yang Ketua atas peluang untuk turut serta dalam perbahasan usul junjung kasih titah diraja Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Untuk Yang Ketua, seperti mana yang kita sedia maklum, Perlembagaan Persekutuan merupakan sebuah perjanjian keramat yang memaktubkan hak dan kebebasan asasi setiap rakyat Malaysia. Kanun tertinggi negara kita ini ibarat payung yang melindungi setiap warga negara dengan memastikan bahawa tidak ada sesiapa pun yang dinafikan keadilan dan kesaksamaan di sisi undang-undang. Pun begitu, adalah amat mendukacitakan sekali apabila terdapat rakyat Malaysia yang tidak terbela oleh sistem perundangan negara kita. Seperti mana yang sering berlaku dalam isu hak penjagaan antara Muslim dan bukan Muslim. Mutakhir ini, kes-kes S. Dipa dan juga Indira Gandhi Muto telah menarik perhatian negara. Pada hemat saya, kedua-dua kes ini bukan saja semata-mata berkenaan dengan penafian hak ibu ke atas anak ataupun persoalan penukaran agama secara unilateral ataupun salah guna sistem oleh bapa yang memeluk Islam untuk mendapatkan hak penjagaan. Lebih kritikal lagi, kes seumpama ini turut menimbulkan persoalan besar mengenai perlembagaan persekutuan, bidang kuasa kehakiman dan juga hak rakyat Malaysia untuk mendapat remedi daripada mahkamah. Sebagaimana yang kita maklum, dua kes berasingan ini melibatkan dua orang ibu beragama Hindu yang dipisahkan daripada anak-anak kecil mereka setelah bekas suami memeluk Islam dan kemudian menukar agama anak-anak mereka tanpa pengetahuan dan juga tanpa persetujuan daripada ibu. Kemudian si bapa pula bertindak mendapatkan perintah mahkamah syariah untuk mendapatkan hak penjagaan. Saya pasti jika kita mengenepikan sentimen dan emosi kita buat sejenak dan kembali kepada pemikiran rasional, sudah tentu kita akan melihat tindakan sebegini sebagai satu ketidakadilan dan penyalahgunaan sistem. Walaupun Seksyen 88/3 Akta Memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976 mengandungi anggapan ataupun presumption bahawa adalah lebih afdal bagi seseorang kanak-kanak bawah 7 tahun untuk dijaga oleh ibunya, apatah lagi apabila anak berkenaan itu kecil dan masih menyusu seperti anak Indira Gandhi. Namun peruntukan ini berjaya dipintas apabila si bapa bertindak melalui mahkamah syariah dan bukan mahkamah sivil. Sebab beliau tahu kalau masuk ke mahkamah sivil, mahkamah tinggi, kemungkinan besar bapa akan kalah dalam kes sedemikian. Jadi oleh kerana Perlembagaan Persekutuan menentukan bahawa mahkamah syariah hanya mempunyai bidang kuasa ke atas Muslim, maka ibu yang bukan Muslim itu tidak mempunyai hak, tidak mempunyai locus standi untuk mencabar perintah mahkamah syariah yang memberi hak penjagaan kepada bapa. Di samping penukaran agama anak secara unilateral. Maka dengan begitu, ibu kehilangan anak dengan begitu mudah sahaja. Demikianlah yang terjadi dalam kedua-dua kes yang tersebut. Justru, si ibu terpaksa ke mahkamah tinggi untuk mendapat perintah hak penjagaan ataupun custody order. Namun begitu, setelah berjaya di mahkamah tinggi, perintah yang didapatkan oleh kedua-dua ibu itu tidak langsung dihiraukan oleh pihak polis atas alasan bahawa terdapat perintah berlainan daripada mahkamah syariah. Malah perintah mandamus yang dikeluarkan oleh mahkamah tinggi untuk memaksa ketua polis negara untuk melaksanakan waran penangkapan serta perintah mendapatkan kembali ataupun recovery order terhadap bekas suami juga diabaikan. Sudah tentu saya tidak menyalahkan pihak polis dalam perkara ini. Mereka pastinya keliru berkenaan perintah mahkamah, manakah yang harus mereka patuhi? Sebab kita ada perintah mahkamah syariah, ada perintah mahkamah sivil. Dan kekalutan ini menjadi dilema besar yang mempunyai kesan yang sangat mendalam terhadap sistem kehakiman dan sistem keadilan negara kita. Bukit Bendera, boleh sikit? Ya. Sila. Terima kasih Ketua. Terima kasih Bukit Bendera. Bukit Bendera telah membangkitkan isu yang memang sebenarnya telah lama dibincangkan. Saya masih ingat ketika saya belajar undang-undang lagi perkara ini telah dibincangkan dalam law school.
khususnya di Malaysia ini. Atas Profesor Ahmad Ibrahim juga pernah bercakap berkenaan perkara ini. Persoalannya Bukit Bendera, saya melihat bahawa perlunya kerajaan mempunyai political will untuk menyelesaikan isu ini once and for all. Isu-isu pertelingkahan kustodi ini dan juga isu deklarasi pembubaran perkahwinan ini, dia menjadi begitu antaranya kerana ada lakuna dalam kurungan loophole dalam perundangan, di mana di bawah Seksyen 51A kata saya, bahawa Law Reform Act ini, apabila satu pasangan yang telah berkahwin di bawah Law Reform Act, dan bila salah satu pihak masuk Islam, pihak yang masuk Islam ini tidak boleh pergi ke mahkamah sivil untuk membubarkan perkahwinan. Jadi mereka terpaksa pergi ke syariah court. Dan bila pergi syariah court, keputusan syariah court tidak mengikat pasangan yang bukan Islam itu pula. Jadi saya rasa sudah sampai masa, dan saya telah bercakap di sini dan ramai juga bercakap, mesti ada satu mahkamah saja yang mendengar kes ini, dan saya mencadangkan supaya mahkamah sivil, oleh kerana the marriage was solemnized under Law Reform Act. So all issues dengan izin yang berkaitan dengan isu ini mesti diselesaikan melalui mahkamah di civil, tetapi kita boleh membincang macam mana mekanisme. Oleh kerana ini family law, family matters, it shouldn't be confrontational. Mesti ada satu, mungkin kita boleh lantik pengapit dan sebagainya untuk menyelesaikan isu secara baik, melibatkan, yang paling penting dalam isu child ini adalah the welfare of the child. Itu adalah prinsip yang sebenarnya dalam perundangan Islam pun dia melihat perkara begitu. Saya minta pandangan daripada. Terima kasih Yang Mohamad Sepang. Saya setuju dengan Yang Mohamad Sepang. Ada keperluan yang besar untuk kita, untuk kerajaan selesaikan lakuna dalam perundangan yang ada ni, dan unsur yang paling penting dalam usaha nak menyelesaikan masalah ini adalah political will, seperti mana yang dikatakan oleh Yang Mohamad Sepang. Bagi kes Indira Gandhi, Mahkamah Rayuan kemudiannya telah menterbalikkan perintah-perintah Mahkamah Tinggi dengan memutuskan bahawa Mahkamah Sivil tidak mempunyai bidang kuasa untuk mengkaji semula keputusan pentadbiran di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah, yakni dalam kes ini penukaran agama kepada Islam. Jadi kini kes yang sudah berlarutan selama 7 tahun masih tidak selesai dan sedang menunggu rayuan di Mahkamah Persekutuan. Namun walaupun itu isu yang besar, Datuk Yang Betul, isu yang paling kritikal pada saya adalah keputusan Mahkamah Rayuan yang menyatakan bahawa hakikat Indira Gandhi itu bukan Muslim dan tidak boleh mendapat remedi daripada dalam Mahkamah Syariah, tidak bermaksud bahawa Mahkamah Sivil mempunyai bidang kuasa untuk memberi remedi kepadanya. Keputusan sedemikian sudah tentu bertentangan dengan prinsip ubi jus ibi remedium, ataupun setiap hak berhak mendapat remedi. Where there is a right, there is a remedy. Sebagai warga negara Malaysia, Indira Gandhi mempunyai hak di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk mendapat remedi daripada sistem kehakiman. Namun dalam kes ini, Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa beliau tidak mempunyai remedi di mana-mana mahkamah. Tidak di Mahkamah Syariah, tidak di Mahkamah Sivil. Ini adalah suatu keadaan yang langsung tidak masuk akal. Bagaimanakah mungkin seseorang warga negara Malaysia boleh dinafikan hak secara sewenang-wenang? Dalam kes S Dipa pula, jalan Subang bangun ya. Subang, okey baik. Sorry. Okey. Dalam kes S Dipa pula, jalan ceritanya agak sama ya. Di mana cuma kes telah sampai ke Mahkamah Persekutuan yang telah memutuskan untuk memisahkan hak penjagaan, di mana anak lelaki diberikan kepada bapa Muslim dan anak perempuan kepada ibu Hindu. Pada masa yang sama, Mahkamah Persekutuan juga memutuskan bahawa masalah hak penjagaan atau perceraian perkahwinan sivil hanya boleh dikendalikan oleh Mahkamah Sivil dan bukan Syariah, kecuali kedua-dua suami isteri itu Muslim. Jadi sekurang-kurangnya adalah hal ini telah dijelaskan. Namun begitu, Mahkamah Persekutuan tidak menjelaskan sama ada Mahkamah Sivil atau Syariah yang mempunyai kuasa untuk menentukan status keagamaan anak yang ditukar agama secara unilateral kepada Islam. Okey, Muhammad Subang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertuan, dan terima kasih pada Bukit Bendera. Memang betul seperti yang Bukit Bendera telah sebut, itulah kedudukan dari segi undang-undang menurut keputusan kedua-dua kes itu. Saya nampak begini, keputusan Mahkamah Persekutuan di kes Dipa sudah selesai satu isu yang penting, iaitu dalam kes-kes macam ini, manakah kedua-dua pihak akan pergi ke mahkamah yang mana untuk selesai isu
penceraian, penjagaan anak dan nafkah dan sebagainya, iaitu mahkamah sivil seperti yang dicanangkan tadi oleh Sepang. Itu dah diputuskan. Tetapi seperti ini disebut tadi oleh Bukit Bendera, isu yang lebih pokok lagi iaitu hak seorang ibu atau bapa untuk secara unilateral untuk menukar agama kanak-kanak. Itu yang masih tergantung. Saya rasa tidak ada masalah bila seorang dewasa, ibu atau ayah, dia tukar agama. Itu tak ada isu. Tapi adakah dia hak untuk secara unilateral tanpa persetujuan pasangan dia untuk menukar agama kanak-kanak yang muda? Itu persoalan. Saya difahamkan di dalam Jamaah Menteri Barisan Nasional 2009 ada keputusan untuk pastikan itu tidak boleh dilakukan sama ada oleh ibu atau ayah tanpa persetujuan pasangan dia. Dan bagi saya, itulah sepatutnya dilaksanakan, tapi Kerajaan Barisan Nasional gagal melaksanakan itu, dan sebab itu masalah ini berlarutan. Jadi saya ingin minta pandangan daripada Bukit Bendera. Bagi saya, lebih baik kerajaan selesaikan isu ini, bukan kita hantar kepada mahkamah. Sebab mahkamah, kita tak tahu apa keputusan di mahkamah. Lebih baik kerajaan buat keputusan secara prinsip, ikut prinsip keadilan, dan buat satu keputusan saja, iaitu bila seorang ibu atau ayah yang bukan Islam pergi ke mahkamah, pergi ke Jabatan JAIS, minta tukar agama, tak ada masalah. Tapi bila dia kata, inilah anak muda saya nak sekarang tukar agama mereka, di saat itu patutnya JAIS ataupun Jabatan Agama bertanya, manakah ibu kanak-kanak ini? Bawa ibu itu dan pastikan pada kami ibu itu setuju. Kalau itu setuju, boleh. Bila ibu itu tak setuju, tak boleh. Apakah pandangan Bukit Bendera kalau kita melaksanakan prosedur macam ini, peraturan macam ini, jangan kita serahkan pada mahkamah, sebab mungkin masalah ini tidak akan diselesai di peringkat mahkamah. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Subang. Sebelum saya jawab, saya rasa Yang Berhormat Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Saya ingin menyentuh tentang konsep kerahsiaan yang diamalkan semasa berlakunya unilateral conversion. Bila seseorang, suami atau isteri, convert, mereka tidak memaklumkan kepada pihak yang lagi satu. Yang itu sebenarnya konsep kerahsiaan ini yang menimbulkan pelbagai isu. Dan ada pasangan yang dapat tahu apabila perkara ini dibawa ke mahkamah. Bila dah bawa ke mahkamah sivil dan ada keputusan, tiba-tiba pula pasangan yang lagi satu yang telah melakukan conversion pergi ke mahkamah syariah. So konsep kerahsiaan ini pun perlu dihalusi supaya tidak disalahgunakan oleh setengah pihak. Terima kasih. Bukit Bendera lagi satu soalan, bukan isu yang sama. Harap boleh beri ruang sikit. Terima kasih. Semalam Menteri dalam Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri telah pun dalam jawapannya menyatakan bahawa tidak ada keperluan pada masa ini untuk meminda artikel 121A Perlembagaan Negara kita. 121A, di mana saya merasa pada masa sekarang pokok yang lebih besar, pokok isu yang telah pun menimbulkan kes-kes seperti Indira Gandhi, masalah dalam kes Indira Gandhi adalah pindaan yang dibuat dalam 1988 dengan memperkenalkan artikel 121A yang telah pun menimbulkan satu keliruan, confusion bidang kuasa di antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Dalam kes Indira Gandhi, mereka telah merujuk kepada kes mahkamah persekutuan, iaitu kes Haji Raimi, yang saya sendiri adalah peguam dalam kes itu, di mana mahkamah persekutuan telah memutuskan bahawa mahkamah syariah tidak ada bidang kuasa. Dan dalam hal ini agak penting saya merasa bahawa kerajaan harus mengaji semula untuk menimbang semula artikel 121A to clear up this confusion. Bersetuju atau tidak? Okey, terima kasih kepada semua ahli yang berhormat tadi. Yang Berhormat Subang dengan Yang Berhormat Kapar tadi membangkitkan isu unilateral conversion, dan saya rasa kita balik pada hujah daripada Yang Berhormat Sepang, di mana asasnya adalah political will. Ya, adakah kerajaan mempunyai political will untuk melaksanakan dasar-dasar tersebut, ya, bagi mengatasi
masalah unilateral conversion. Dan untuk hujah daripada Yang Muhammad Alustar, ya, saya tertarik juga dan sebenarnya saya setuju dari segi di mana masalah yang kita ada pada hari ini berpunca daripada pindaan perlembagaan pada tahun 1988, khususnya kepada perkara 121 perlembagaan. Namun begitu, saya rasa jalan penyelesaiannya tidak perlu nak pindah balik perlembagaan, dan saya akan mencadangkan sedikit beberapa cadangan nanti yang boleh kita teliti sebagai kaedah untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jadi Datuk Seri Yang di-Pertua, daripada kes-kes yang dinyatakan tadi, jelas terdapat beberapa persoalan besar ya yang belum diselesaikan. Pertama, bagaimana untuk menangani penukaran agama kanak-kanak bawah umur secara unilateral seperti dibangkitkan tadi, unilateral conversion. Kedua, perintah mahkamah manakah yang sepatutnya dituruti oleh pihak penguatkuasa apabila terdapat perintah bercanggah daripada Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Syariah. Ketiga, di manakah hak remedi seorang bukan Muslim dalam kes yang membabitkan Mahkamah Syariah. Akhir sekali, dan saya kira paling pokok sekali, bagaimana untuk menyelesaikan masalah bidang kuasa mahkamah yang timbul ini. Kekusutan yang melingkari persoalan-persoalan ini memerlukan penyelesaian tuntas yang tidak boleh lari daripada akar kepada permasalahan itu sendiri, iaitu bidang kuasa mahkamah yang tidak jelas. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku jika kita memegang kepada semangat asal perlembagaan. Di bawah Perlembagaan Persekutuan, iaitu undang-undang tertinggi negara kita, terdapat pemisahan kuasa yang jelas dalam 3 badan utama. Setiap badan mempunyai kuasa mutlak ataupun plenary authority ke atas bidang kuasa masing-masing, yakni kuasa eksekutif persekutuan di bawah Yang di-Pertuan Agong, kuasa legislatif persekutuan di bawah Parlimen, dan kuasa kehakiman persekutuan di bawah 2 mahkamah tinggi yang setara bidang kuasa dan tarafnya, iaitu satu di Melaya dan satu di Borneo, serta mana-mana mahkamah bawahan yang diperuntukkan oleh Undang-Undang Persekutuan. Namun dalam pindaan perlembagaan pada tahun 1988, seperti mana dikatakan tadi, berikutan krisis kehakiman yang diteruskan oleh penyingkiran Ketua Hakim Negara dan beberapa Hakim Mahkamah Agung, kuasa mutlak kehakiman persekutuan telah dilucutkan daripada mahkamah. Dan setelah dipinda, perkara 121 perlembagaan kini menyebut bahawa mahkamah hanya mempunyai apa-apa bidang kuasa dan kuasa yang diberikan oleh atau di bawah Undang-Undang Persekutuan. Dalam arti kata lain, sebelum pindaan, kuasa mutlak kehakiman persekutuan terletak di bawah mahkamah. Kini kuasa mahkamah terletak di bawah atau diperolehi daripada Undang-Undang Persekutuan. Ini bukan sahaja merampas kuasa badan kehakiman, tapi juga merosakkan taraf salah sebuah badan utama perlembagaan yang sepatutnya berkuasa mutlak ya ke atas bidang kuasanya. Sekali dengan pindaan ini, maka perkara 121/1A telah ditambah bagi memperuntukkan bahawa Mahkamah Tinggi tidaklah mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Hal ini lantas mewujudkan 2 sistem keadilan yang selari, parallel systems of justice di Malaysia, di mana Mahkamah Syariah kini beroperasi secara selari dengan Mahkamah Sivil. Sistem selari ini menimbulkan pelbagai masalah seperti mana kita tahu, khususnya dalam kes-kes yang dinyatakan tadi apabila melibatkan Muslim dan bukan Muslim dalam kes syariah. Persoalan yang timbul adalah bagaimana untuk memastikan hak keadilan dan pembelaan yang saksama. Jadi kalau kita kembali kepada perlembagaan, perkara 75 menyatakan bahawa Undang-Undang Persekutuan mengatasi Undang-Undang Negeri, manakala perkara 4 perlembagaan menyatakan Perlembagaan Persekutuan mengatasi semua undang-undang lain di negara kita. Hal ini jelas dan tidak dipertikaikan. Namun dalam kes Indira Gandhi, umpamanya, kelihatannya tidak ada undang-undang yang dapat membela Ibu Malang ini. Mahkamah Syariah tidak boleh, Mahkamah Sivil pun tak boleh. Oleh yang demikian, kemanakah harus si ibu ini tujukan nasibnya? Inilah persoalan besar yang di-Pertua yang saya rasa timbul ekoran daripada pindaan perlembagaan yang dibuat pada tahun 1988, iaitu masalah akibat kewujudan 2 sistem keadilan yang selari. Persoalannya di sini, siapa menjadi pemutus muktamad ataupun final arbiter dalam segala isu pertikaian undang-undang, termasuk dalam kes di mana bidang kuasanya tidak jelas. Di bawah perkara 128/1 dan -2 perlembagaan, Mahkamah Persekutuan
merupakan kuasa kehakiman tertinggi dan seharusnya menjadi pemutus muktamad dalam apa-apa soal sama ada sesuatu undang-undang yang dibuat oleh Parlimen atau Badan Perundingan suatu negeri adalah tidak sah berdasarkan kepada bidang kuasanya ataupun pertikaian antara negeri dengan negeri ataupun negeri dengan persekutuan serta dalam memutuskan soal yang berkaitan dengan perlembagaan apabila dirujuk kepadanya oleh mana-mana mahkamah lain. Pada masa yang sama, jika perkara 121/1A diteliti, pengasingan bidang kuasa mahkamah syariah itu jelas hanya tertakluk kepada mahkamah tinggi dan mahkamah-mahkamah bawahannya dan tidak kepada mahkamah rayuan atau persekutuan. Maka sepatutnya tidak timbul isu di mana mahkamah sivil tidak mempunyai bidang kuasa ke atas kes-kes tersebut tadi, ya, dan bukan seperti yang diputuskan oleh mahkamah rayuan dalam kes Indira Gandhi. Namun begitu, masalah bidang kuasa yang tidak jelas ini timbul akibat peruntukan di bawah Seksyen 81 Akta Mahkamah Kehakiman 1964, Courts of Judicature Act, yang menyatakan bahawa bidang kuasa asal Mahkamah Persekutuan yang termaktub dalam perkara 128/1 dan 2 perlembagaan hendaklah mempunyai bidang kuasa yang sama dan boleh menjalankan kuasa yang sama seperti yang dipunyai dan boleh dijalankan oleh Mahkamah Tinggi. Ini sekaligus mengehadkan kuasa Mahkamah Persekutuan. Sepatutnya seperti mana yang kita tahu, peruntukan dalam perlembagaan persekutuan mengatasi undang-undang persekutuan. Maksudnya perkara 128 perlembagaan sepatutnya mengatasi Seksyen 81 Akta Mahkamah Kehakiman. Tapi oleh kerana pindaan yang dibuat pada tahun 1988, kuasa mahkamah kini terhad kepada apa-apa bidang kuasa dan kuasa yang diberikan oleh atau di bawah undang-undang persekutuan. Dalam arti kata lain, oleh kerana kuasa mahkamah kini dihadkan daripada apa yang diperuntukkan oleh kepada apa yang diperuntukkan oleh undang-undang persekutuan, maka Seksyen 81 ini, Akta Mahkamah Kehakiman, kini mengekang Mahkamah Persekutuan daripada fungsi dan bidang kuasa yang sebenarnya. Datuk Seri Yang di-Pertua, pindaan sembrono yang dibuat pada tahun 1988 ini telah meninggalkan warisan yang buruk kepada negara kita dan mencetuskan krisis perlembagaan dan penafian hak dan kebebasan asasi rakyat seperti yang berlaku dalam kes-kes SDPA dan juga Indira Gandhi. Oleh itu, saya ingin mencadangkan agar Mahkamah Persekutuan dikembalikan tarafnya sebagai pemutus muktamad dalam segala isu undang-undang, yakni sebagai mahkamah perlembagaan. Malah ini boleh dibuat dengan mudah, ya. Kita tidak perlu sebenarnya meminda balik perlembagaan atau membuat apa-apa perubahan kepada perkara 121. Penyelesaian kepada masalah ini, saya nak cadangkan di sini dalam Dewan Yang Mulia ini, boleh dicapai melalui pindaan kepada Akta Mahkamah Kehakiman, ya, dalam dua perkara. Pertama sekali, pendefinisian bidang kuasa Mahkamah Persekutuan harus menyatakan dengan jelas bahawa Mahkamah Persekutuan tidak dihadkan kepada bidang kuasa yang sama dengan Mahkamah Tinggi. Saya rasa yang itu penting supaya kita jelas peranan Mahkamah Persekutuan. Kedua sekali, satu prosedur harus diperkenalkan bagi membenarkan pengemukaan petition secara langsung kepada Mahkamah Persekutuan dalam hal-hal yang melibatkan hak dan kebebasan asasi, termasuk dalam kes-kes yang melibatkan perkara 121/1A di mana Mahkamah Tinggi tidak mempunyai bidang kuasa. Dan prosedur ini boleh mengikut tata cara yang diperuntukkan oleh Perlembagaan India, ya, the Indian Constitution, iaitu model rujukan kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia, di mana perkara 32 Perlembagaan India memberi hak untuk mengemukakan petition secara langsung kepada Mahkamah Agung bagi menguatkuasakan hak dan kebebasan asasi yang dijamin oleh perlembagaan. Tambahan kepada itu, Mahkamah Agung di India diberi kuasa untuk mengeluarkan perintah termasuk writ, habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto dan certiorari atau apa-apa yang sesuai bagi penguatkuasaan hak asasi tersebut. Jadi pindaan, kalau dua pindaan ini boleh ditambah kepada Akta Mahkamah Kehakiman, maka kita boleh sekaligus menyelesaikan kemelut kehakiman yang sedia ada. Dengan pindaan ini, masa tidak perlu dibazir seperti mana dalam kes Indira Gandhi, 7 tahun ya dia menunggu dan kes beliau masih belum sampai ke Mahkamah Persekutuan. Jika sudah jelas
bahawa Mahkamah Tinggi tidak mempunyai bidang kuasa ke atas isu yang melibatkan perkara 121/1A, maka mengapakah beliau terpaksa melalui segala prosedur yang tidak mendatangkan hasil? Tidak masuk akal. Ya, kalau dah jelas katakan Mahkamah Tinggi tidak mempunyai bidang kuasa, kenapa perlu beliau pergi ke Mahkamah Tinggi, membuat rayuan, mahkamah rayuan, kini tunggu giliran untuk masuk Mahkamah Persekutuan. Saya rasa 7 tahun ya ibu ini dipisahkan daripada anak secara sia-sia. Tidakkah lebih baik kita wujudkan mekanisme untuk mendapatkan remedi secara langsung daripada Mahkamah Persekutuan dalam apa-apa isu yang membabitkan perlembagaan ataupun hak asasi. Jadi lebih penting lagi, pindaan sedemikian juga akan mengembalikan status Mahkamah Persekutuan sebagai mahkamah perlembagaan yang dapat mempertahankan hak semua rakyat Malaysia yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan dan memastikan tidak ada lagi warga negara yang tidak terbela. Datuk Seri Yang Betul, masa 5 minit. 5 minit. Ya, Pasir Putih Bang Ahmad. Okey, Terima kasih Datuk Seri dan terima kasih Bukit Bendera. Saya mendengar dengan teliti dan agak mengelirukan jugalah terminologi tentang law ini. Tapi saya terfikir juga tentang hak orang lelaki-lelaki. Kita orang lelaki-lelaki. Kadang-kadang apabila kita masuk ke mahkamah, selalunya orang perempuan diberikan keutamaan. Dan mereka selalunya hakim-hakim menyebelahi mereka dibandingkan dengan pihak lelaki-lelaki. Jadi saya percaya dalam mahkamah mereka cuba berlaku adil untuk melihat laki-laki dan perempuan ini sama saja. Suami dan isteri sama saja. Dan undang-undang jugalah yang akan menentukan, undang-undang yang ada itu jugalah yang menentukan apakah keputusan yang akan dipilih oleh mahkamah. Jadi saya percaya benda ini sudah dibincangkan, sudah dilumatkan oleh hakim-hakim yang arif tentang isu ini dan membuat keputusan. Hanya keputusan ini tidak dipersetujui oleh satu pihak. Jadi diangkat kepada mahkamah yang lebih tinggi. Jadi masalahnya mahkamah yang lebih tinggi ini tidak mempunyai kuasa untuk interfere dalam mahkamah syariah itu. Jadi saya percaya ini mungkin kuasa yang ada kepada mahkamah syariah itu tidak boleh dikacau oleh mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi. Jadi ini status yang ada sekarang. Kalau kita ingin ubahkan ini, dia akan mengubahkan banyak benda lagi. Bukan hanya isu ini saja, tetapi dia akan mengubahkan banyak masalah tentang kedudukan mahkamah syariah itu sendiri akan tergugat lagi. Jadi adakah ini cadangan yang nak dibuatkan oleh Bukit Bendera ini boleh menggugatkan lagi kedudukan mahkamah syariah itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat atas hujah tadi. Jadi mungkin untuk menjelaskan ya, sebenarnya dengan cadangan pindaan yang saya cadangkan tadi, saya bukan bermaksud untuk di mana Mahkamah Persekutuan mempunyai kuasa ke atas bidang-bidang kuasa Mahkamah Syariah. Ya, maksudnya bukan begitu. Dia sebenarnya, saya nak menyatakan di sini bahawa bila kita tengok kepada kes Indira Gandhi sebagai contoh ataupun kes SDPA, sebenarnya isunya bukan isu syariah. Dia isu hak asasi. Ya, jadi dalam segala yang kita panggil fundamental liberties, ya, hak asasi dan kebebasan seorang individu dan rakyat Malaysia perlu dirujuk kepada Mahkamah Persekutuan untuk mendapat keputusan. Jadi saya rasa di sini kita kena jelas, ya, isunya adalah bidang kuasa ke atas dalam kes-kes yang membabitkan hak asasi rakyat Malaysia. Jadi dengan itu saya, dan sebabkan itu saya nak mencadangkan, ya, kita mempunyai satu petition secara langsung. Ya, sebab kini seperti mana yang dikatakan Sepang tadi, ada berlaku lakuna di mana seorang rakyat Malaysia tidak dapat remedi daripada mahkamah syariah, tidak mendapat remedi daripada mahkamah sivil. Jadi ke manakah beliau nak mendapatkan pembelaan? Jadi saya rasa kena ada penyelesaiannya, dan penyelesaiannya adalah untuk memetitionkan secara langsung kepada Mahkamah Persekutuan. Ya, boleh golong ya. Okey, baik, saya gulung. Saya rasa Datuk Seri Yang Betul, sudah jelas saya mengatakan tadi, pokok kepada masalah yang dihadapi kita pada hari ini, krisis perlembagaan yang kita lihat seperti ini, sebenarnya berpunca daripada pindaan perlembagaan yang dibuat pada tahun 1988.
ya, pindaan yang mencetuskan keadaan di mana terdapat lakuna dalam perundangan Malaysia, khususnya dalam perkara yang membabitkan Muslim dan bukan Muslim ataupun bidang kuasa mahkamah ke atas isu syariah dan juga sivil. Jadi saya rasa kita perlu ada political will daripada kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi mungkin kalau kerajaan tidak terpanggil untuk meminda balik perlembagaan, tidak mengapa. Oleh itu saya cadangkan beberapa hujah di sini di mana kita boleh dengan hanya meminda Akta Mahkamah Kehakiman, Courts of Judicature Act, kita boleh memulihkan keadaan di Malaysia dan di mana tidak berlaku lagi penafian hak asasi terhadap siapa-siapa rakyat Malaysia. Jadi saya harap hujah-hujah dan cadangan tadi oleh semua yang bermuat juga dapat dipertimbangkan oleh kerajaan. Dengan itu sekian, terima kasih.